Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Satu Zaid semua, Muallimah harap semua berada dalam keadaan sihat. Puasa tak hari ni? Muallimah harap semua boleh cuba puasa ya, sebab kali ni alhamdulillah Ramadan kali ni kita berada di rumah, tak pergi sekolah. Jadi tak adalah rasa penat, letih ya. Boleh cuba puasa penuh. Okey, hari ni kita nak sambung sedikit tentang tumbuhan. Kita baca doa, belajar sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita dah belajar ciri bahagian tumbuhan yang berbeza. Yang pertama, berbunga. Ada pokok yang berbunga, ada pokok yang tidak berbunga. Seperti pokok teratai ni berbunga. Pokok paku pakis pula tidak berbunga. Okey. Kalau pokok yang berbuah, biasanya dia memang akan berbunga. Bunga dulu baru keluar buah. Okey, ciri yang seterusnya ialah batang. Batang pula ada batang berkayu dan batang tidak berkayu. Kenalkan kayu tu macam mana kan? Batang berkayu, nampak dia kayu. Kayu tu nanti ada kegunaan, banyak kegunaan yang kita boleh gunakan daripada batang pokok ni. Okey, seterusnya jenis urat. Urat daun. Daun ada daun jejala, ada daun selari, urat daun selari. Biasanya kalau nak kenal urat daun selari ni dia panjang, daun-daun yang panjang dan dia lurus je. Kalau urat daun jejala ni dia macam bentuk V sikit dia punya dekat bentuk daun tu kan, nampak macam V. Kalau urat daun selari ni dia lurus dan daun dia panjang. Itu cara kita, antara cara nak kenal urat daun selari. Okey. Dan ada juga jenis akar pula. Ada dua juga. Ada akar tunjang dan akar serabut. Okey. Yang atas ni pokok bunga ros. Pokok bunga ros adalah pokok yang berbunga. Dan batangnya adalah batang berkayu. Okey, kalau tengok urat daun jejala dan akar pula akar tunjang. Akar tunjang dia mesti ada satu yang ke bawah tu yang atas, walaupun nampak tepi-tepi tu yang bahagian atas tu macam serabut, tapi kita kena tengok kalau ada satu lurus ke bawah, tu akar tunjang. Beza dengan pokok pandan ni. Nampak pokok pandan ni dia serabut. Nampak akar dia serabut je, tak ada pun satu yang beza yang ke bawah tu. Okey, pokok pandan ni adalah pokok yang tidak berbunga. Batang dia apa? Ada kayu tak? Ada kan? Jadi batang dia tidak berkayu. Okey. Okey, yang tu 5 ciri bahagian tumbuhan kita dah belajar. Okey, ni pula pentingnya setiap bahagian tumbuhan. Okey, setiap bahagian tumbuhan, buah, batang, tu semua ada kepentingan. Akar semua ada kepentingan kepada tumbuhan tersebut. Okey, baca sama-sama dengan muallimah. Apakah kepentingan daun, bunga, batang dan akar kepada tumbuhan? Hai, saya bunga. Saya ialah bahagian pembiakan tumbuhan. Saya akan bertukar menjadi biji benih, menjadi buah dan biji benih. Macam maklumat kata tadi, pokok yang berbuah maksudnya dia akan berbunga. Keluar bunga dulu baru jadi buah. Buah yang ada biji tu nanti akan menjadi biji benih untuk kita tanam pokok tu semula. Kita tanam lagi untuk biarkan banyak lagi pokok tu. Okey. Okey, batang pula. Saya batang. Saya mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun. Tumbuhan ni dia tak macam haiwan dengan manusia. Haiwan manusia kita yang kena sediakan. Macam haiwan kita kena bagi makanan. Haiwan mencari makanan sendiri. Dia boleh makan. Manusia pun kita makan. Ada makanan kita yang kita tapi kalau tumbuhan, kita tak ada nak sediakan makanan untuk dia. Dia buat makanan dia sendiri. Daun akan membuat makanan dan makanan yang dihasilkan oleh daun tu akan diangkut oleh batang. Okey, akan diangkut oleh batang.
Dan batang juga mengangkut air dan nutrien daripada akar ke bahagian daun. Sebab bila kita siram pokok ataupun kita letak baja, kita letak dekat bahagian akar kan, bawah, siram pun kena bahagian bawah dulu. Tak adalah kita nak pergi letak baja dekat atas, dekat daun kan. Jadi batang tadi akan berfungsi untuk mengangkut air dan nutrien daripada akar ke bahagian daun. Untuk tumbuhan tu membesar. Sebab tumbuhan perlukan air dan makanan juga untuk membesar. Saya adalah bahagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat makanan. Makanan yang dihasilkan oleh daun digunakan oleh bahagian tumbuhan yang lain. Akar, batang. Saya akan menyerap air dan nutrien daripada tanah. Bila kita siram air, kita masukkan baja, kita letak dekat bahagian tanah bawah kan, dekat akar. Jadi akar itulah yang akan serap makanan dengan air tu. Dan akar juga sebagai penyokong kepada pokok. Kalau tak ada akar, pokok pun tumbang. Okey, tengok seterusnya muka surat 58. Berbeza tapi serupa. Okey, tengok pokok bunga raya dengan pokok bunga ros. Kedua-dua pokok ni pokok yang berbunga, tapi dia tak sama. Bunga raya dengan bunga ros bunga yang tak sama, tapi ada bahagian pokok yang serupa. Contohnya pokok bunga raya ni dengan pokok bunga ros, kedua-duanya adalah berbunga. Daun pokok bunga ros dan daun pokok bunga raya berurat jejala. Tu serupa. Okey, batang pula. Kedua-dua pokok ni mempunyai batang berkayu. Itu persamaan dia. Okey, dan kedua-dua pokok ni, pokok bunga raya dan pokok bunga ros, mempunyai akar tunjang. Nampak tak sama kan? Bunga raya dengan bunga ros bunga yang tak sama, tapi bahagian ada ciri bahagian yang serupa pada kedua-dua pokok tersebut. Okey. Ada tumbuhan yang berlainan mempunyai ciri tumbuhan yang serupa. Kenal pasti ciri bahagian yang sama pada tumbuhan ini. Okey, pokok terung dengan pokok tomato. Kedua-duanya pokok buah kan, sayuran. Terung dengan tomato. Okey, cuba tengok bahagian tumbuhan dia. Ada tak yang sama? Contoh Mukadimah bagi kita tengok yang nampak sangat ni, akar dia kan. Nampak tak akar tu panjang macam tu? Ni akar apa kalau macam ni? Akar tunjang. Okey, lagi apa yang serupa? Kedua-duanya berbuah. Kedua-duanya berbunga. Okey, batang pula. Batang berkayu ke batang tidak berkayu? Batang tidak berkayu. Urat daun pula. Urat daun jejala. Kalau selari ni daun dia biasanya panjang. Macam pokok serai, pandan, pokok pisang. Okey. Untuk tugasan hari ini, tengok bahagian, mari ulang kaji muka surat 59 ni, yang bahagian kuning ni. Okey. Soalan pertama, nyatakan persamaan dan perbezaan ciri bahagian pada tumbuhan berikut. Okey, pokok bunga kekwa dengan pokok jagung. Muallimah nak awak buat persamaan dengan perbezaan kedua-dua jenis pokok ini. Pokok bunga kekwa dengan pokok jagung. Nak buat macam mana? Buka buku nota hijau. Okey, muallimah nak awak buat macam dalam buku aktiviti ni. Tak perlu lukis gambar pun tak apa. Muallimah nak awak buat gambar rajah ni. Rajah ni, rajah macam peta aiting ni. Okey, buat bulatan ni, pokok bunga kekwa. Sebelah sini pula pokok
jagung. Yang tengah-tengah ni adalah persamaan persamaan yang ada antara kedua-dua pokok. Yang tepi-tepi ni, kiri dan kanan ni adalah perbezaan yang tak sama. Sebab tu dia duduk sebelah sini je. Yang tengah ni nampak tak ada berkongsi garisan ni, sebab dia sama, kedua-duanya berbunga contoh. Okey, buka buku nota hijau, nanti buat gambar rajah macam ni, tapi gantikan dengan pokok kekwa dan pokok jagung. Okey, kemudian soalan yang kedua, ceritakan kepentingan bahagian tumbuhan berikut. Okey, tadi dekat atas boleh tengok kepentingan ni. Cari kat sini. Tulis balik je. Okey. Bunga untuk apa, daun dia berfungsi untuk apa, batang kepentingan dia apa, dan akar. Okey, boleh buat dalam buku nota hijau. Okey, boleh semua? Okey, itu saja. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.